Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sekarang ni telah berada hampir pertengahan bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Dan sebagaimana kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan amalan kita. Jadi sempena dengan Ramadan ini, Sekolah Hidayah memang setiap tahun mengadakan program Malam Badar. Cuma kali ini Malam Badar stay at home. Jadi kita tak buatlah majlis berkuasa, sembelih lembu dan sebagainya yang kita buat sebelum ni. Jadi tahun ni kita buat lain sikit. Jadi kita dengar tazkirah, dengar penyampaian daripada individu yang dipilih oleh Jawatankuasa sambil kita boleh menyumbang kepada Dana Hidayah. Jadi saya diminta untuk bercerita tentang perjalanan Sekolah Hidayah dari sudut pengawanan yang dilakukan oleh bapa terdahulu awal penubuhan Sekolah Hidayah dan juga kisah-kisah pahit manis perjalanan Sekolah Hidayah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, Sekolah Hidayah sebagaimana yang dimaklumi bahawa kita telah ditubuhkan sejak tahun 1989. Orang awal Sekolah Hidayah antaranya almarhum Tuan Haji Jusri Jusoh, pengurusi penaja Sekolah Hidayah. Beliau awal-awal lagi telah menawarkan rumah beliau menjadi Sekolah Hidayah. Kerana pada ketika itu yang ingin Sekolah Hidayah ini tak ramai di kalangan aktivis dakwah ketika itu. Jadi di awal penubuhan itu hanya 12 orang anak-anak sulung kebanyakannya memula persekolahan. Jadi cukup dengan sebuah rumah kediaman kita memulakan Sekolah Hidayah. Jadi beliau mengorbankan rumahnya dan beliau cari rumah lain menyewa untuk tempat tinggal beliau. Guru-guru antaranya saya lah salah seorang guru terawal di Sekolah Hidayah. Kami berempat di situ menerima tarbiyah, mendapat fikrah Islam dan jelas betapa pentingnya untuk mendidik generasi insan Rabbani, melahirkan anak-anak yang soleh. Ini penting. Jadi kami terima tawaran walaupun gaji masa itu 350 sebulan. Jadi gaji ini berlangsung sekitar 2-3 tahun. Lepas tu dia review lah. Tuan-tuan dan puan, ada banyak contoh-contoh pengawanan yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan awal-awal dulu, generasi awal, ibu bapa. Jadi antaranya selain daripada contoh Tuan Haji almarhum Tuan Haji Jusri tadi, yuran sekolah di sekolah tu bukan sekolah swasta, memang kena bayar. Jadi mereka 12 keluarga ini keluarkan duit. Yuran masa itu sekitar RM80 sebulan, dan tak cukup. Yuran tu tak cukup untuk membayar gaji. Kami berempat tak cukup. Jadi terpaksa mencari sumbangan. Jadi sumbangan itu perlu dipastikan setiap bulan dapat, sebab gaji dibayar setiap bulan. Jadi saya lah yang menyaras nak pastikan kutipan yuran dan juga derma itu cukup untuk bayar gaji setiap bulan. Jadi apa yang dibuat ketika itu, semangat yang ditunjukkan oleh para ibu bapa, mereka sanggup menyumbang secara tetap setiap bulan, setiap orang, untuk memastikan cukup untuk bayar gaji. Jadi mereka membayar yuran dan berkorban untuk menyumbang secara wajib setiap bulan selama setahun. Tidak cukup dengan itu, ibu bapa juga bersemangat untuk menyediakan kelengkapan sekolah, meja, kerusi, kantin dan sebagainya, semuanya buat sendiri. Kebetulan ada ibu bapa yang pandai bertukang, buat meja sendiri, buat kerusi sendiri, buat extension daripada rumah berkembar di Taman Siskuda itu jadi mini kantin. Dan mereka juga, para isteri-isteri ataupun ibu-ibu pada anak murid ini, menyediakan makanan untuk kantin, sebab kantin 12 orang mana boleh jual beli, tak untung. Jadi mereka berkorban, bergila-gila masak, ada jadual dia, hari ini masak apa, esok masak apa, siapa masak sebagainya. Jadi saya ambil tiap-tiap hari pukul 10 pagi di rumah sekian-sekian untuk kantin sekolah. Guru-guru menghidangkanlah makanan, mi goreng ke, nasi goreng ke, mihun goreng ke, nasi lemak. Itulah jadual harian selama setahun kantin. Tak payah belilah, jadi sponsor. Itulah tahun pertama bentuk pengamanan yang boleh saya gambarkan. Kemudian Sekolah Hidayah berpindah ke Taman Dawani tahun yang kedua dan tahun yang ketiga. Taman Dawani itu selama 2 tahun menyewa di rumah banglo, sebab peningkatan belajar, tapi mencari rumah lebih besar itu kita dapatlah rumah banglo. Di sana juga pengawanan yang telah ditunjukkan oleh para ibu bapa, menyediakan kelengkapan sebagaimana saya sebut tadi, bertukang, buat extension, pasang 3 getah, cantikkan kawasan sekolah
supaya ada rupa macam sekolah sebagainya. Jadi perkara itu hampir setiap minggu mak ayah datang, hujung minggu datang ke sekolah, pastikan sekolah dapat berjalan dengan baik. Dan dalam masa 2 tahun juga berlaku juga guru bertukar ganti sebab gaji pun tak cukup. Jadi siapa yang tak cukup terpaksalah meninggalkan sekolah, cari guru baru. Ada yang 3 bulan je berhenti, 4 bulan berhenti. Jadi gitulah keadaannya. Yang sanggup berkorban tahanlah lama sikit. Begitulah keadaannya. Dan dalam masa 2 tahun itu peningkatan pelajar bertambah. Jadi ibu bapa merasa terpanggil untuk memastikan kesinambungan sekolah anak-anak mereka ini perlu tempat yang lebih besar. Jadi mereka mencari usaha mencari tapak yang kekal lah. Ya. Jadi itu yang sekarang ni di tapak kampung Silaran Baru. Salah seorang parent dapatkan tanah sekarang ni seluas 2,5 ekar di bahagian bangunan sekarang ni dan 2,5 ekar lagi di sebelah jalan. Dari cara dia untuk mendapatkan tanah itu kena beli. Tanah tu dahulu harganya sekitar tak mahal, 120,000 untuk satu keping tanah, itu sekitar 5 ekar. Jadi sekolah hanya perlukan 2,5 ekar. 2,5 ekar lagi itu sekolah tak perlulah sebab tak perlu besar-besar. Jadi 2,5 ekar di sebelah jalan itu ibu bapa bincang-bincang, kita jual. Jual kepada siapa yang berminat, buat pecahan lot. Saya ingat dalam masa itu dalam 22 lot gitulah, 3,000 kaki persegi satu lot. Dia jual dengan harga saya rasa dalam 5,000 kata silap. Jadi dengan harga 5,000 satu lot itu, dapatlah membayar tapak sekolah 2,5 ekar lagi itu. Jadi mak ayah sanggup membeli 5,000 satu lot. Mahal lah masa tu, tapi mereka atas semangat berkorban untuk dapat tapak sekolah, mereka beli. Mereka beli pun mungkin pinjam duit jugalah barangkali. Jadi, kemudian buatlah bangunan kayu masa tu. Bangunan kayu tu dapat percuma daripada UTM. Kebetulan ada parent nama dia sebagai pengarah kerja masa tu dekat UTM. Beliau dapatkan secara percuma daripada UTM. Kita ambil 3 blok bangunan site office Kemenang Sambu yang membina UTM tu, bawa ke Kampung Silaran Baru, kita bina. Tapi nak bina tu pun duit tak ada. Jadi kebetulan alhamdulillah Tuan Haji beliau ketika itu ada buat bisnes Yummy ayam goreng di Komtar. Dia menyumbang tak silap saya RM80,000 tak silap. Berbekalkan duit yang ada itu, kita bina bangunan kayu itu. Alhamdulillah pada Disember 91 tahun 91 siaplah bangunan itu. Dan kebetulan sekolah bermula sebenarnya Disember 91, sesi Disember masa itu bermula. Pembinaan awal lagi lah, kita pasang dalam 2-3 bulan sebelum itu. Jadi siaplah sekolah kayu, bangunan kayu 2 blok. 3 blok kita ambil daripada UTM, kita pasang semula jadi 2 blok. Dia hilang seblok, 1 blok lagi tu sebab ada orang curi. Jadi ada juga orang curi kayu sekolah yang nak kita bina sekolah tu. Tak apalah yang tu, itu cerita side story lah. Kemudian sekolah terus berkembang, pelajar makin ramai sebagainya. Kita pun berhasrat untuk membina bangunan tambahan lagi lah. Jadi adalah bangunan yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat. Bangunan 1 tingkat kita jadikan 2 tingkat. Kenapa jadikan 2 tingkat? Masa nak buat tu kita ada duit sikit saja, kita buat setingkat. Bila dah ada duit, kita tambah jadi 2 tingkat. Dalam masa itu kita mencari bermula hampir setiap tahun buat bangunan baru. Bermula daripada tahun 91 itu kita bina bangunan kayu tu. Tahun 92 kita upgrade bangunan tersebut. Tahun berikutnya kita bina bangunan setingkat. Selama 3 tahun berturut-turut bangun setingkat-setingkat menggunakan dana awam. Maksudnya sumbangan daripada orang ramai, daripada ibu bapa kebanyakannya, ibu bapa dan juga sanak saudara mereka lah. Memang tidak ada bantuan mana-mana. Susah untuk dapatkan bantuan kerana sekolah kita masih dalam proses penataran. Tanah pun tanah pertanian, jadi memang susah. Jadi caranya bapa cari dana kutip-kutip demo. Jadi antara langkah yang kita buat, kita kumpulkan ni bapa menyumbang. Ada satu kisah yang menyayat hati jugalah. Saya pun sedih juga bila dengar kisah ni. Satu malam kita kumpul ibu bapa untuk mendapatkan dana segera sebab kita nak bina bangunan. Kalau tak silap saya masa tu bangunan 4 tingkat ataupun bangunan setingkat di sekolah. Dulu sekolah rendah, di bahagian atas sekolah menengah belum ada. Jadi kita bagi tahu kita perlukan duit dalam sekitar 100,000 gitulah. Jadi boleh tak kita dapatkan duit itu? Macam mana caranya? Antaranya fikirlah siapa-siapa yang boleh menyumbang sebagainya. Jadi para
para isteri-isteri ataupun ibu-ibu kepada anak murid ni dengan ikhlas menyumbangkan gelang, barang kemas mereka, rantai, ada yang cincin perkahwinan, mungkin yang dapat izin daripada suami dia, menyumbang masa itu juga. Jadi masa tu kita dapat kumpul duit dan juga barang kemas. Tak cukup. Saya ingat dalam berapa ribu, kumpul dalam puluh ribu macam tu. Tak cukup. Jadi kita usaha lagi. Bagaimana cara dia? Terfikir ibu bapa ni ada kemudahan pinjaman bank, pinjaman peribadi. Masa tu bank rakyat offer, tawarkan pinjaman peribadi, kita ingat dah namanya. Jadi masing-masing tengok kelayakan masing-masing. Ada yang mengambil pinjaman RM50,000, ada yang RM40,000, ada yang RM30,000, ada yang RM10,000. Mereka pinjam daripada bank rakyat bagi ke sekolah. Saya masa tu jadi penyelaras kepada pinjaman-pinjaman bapa ni. Jadi mak ayah minjam daripada bank, mereka dipotong gaji setiap bulan untuk bayar ke bank. Saya pastikan sekolah membayar ke setiap akaun parent ini setiap bulan, menggantikan balik jumlah yang dipotong gaji itulah menggunakan duit kutipan yuran. Jadi kutipan yuran masa tu adalah lebihan sekitar, cukuplah dalam, saya ingat dalam RM10,000 sebulan. Lebihan itu kita bayar hutang. Jadi pinjaman tu dapat sekitar RM400,000 saya ingat, untuk bina bangunan 4 tingkat, bangunan amanah 1. Kemudian kita lantik kontraktor untuk buat bangunan tersebut. Kontraktor bagi tahu tak cukup. Masa tu Tuan Haji di kontraktor, dia kata bangunan tu 1 juta lebih. Kita ada duit dalam, kemudian kumpul RM100,000, lepas tu kumpul dapat RM400,000. RM100,000 tu kita buat dulu masa tu. RM100,000 buat piling, habis. Masuk dalam tanah semua. Bangunan tak naik. Kita kumpul pinjaman tadi dapat RM400,000. Tuan Haji teruskan pembinaan. Beliau menggunakan kemudahan kredit dia selama 6 bulan saya ingat. Jadi dia order je barang, tak payah bayar selama 6 bulan. Sekolah cari, sama sekolah carilah pinjaman. Saya ingat masa tu saya pergi sampai ke Perak. Saya jumpa dengan atuk kepada murid, ada yang berkenalkan. Saya pergi dapat pinjaman soft loan RM100,000 dia bagi. Dan syaratnya mesti membayar 8 kali bayaran dalam masa setahun ke, tersilap saya ke 2 tahun gitulah. Dan Alhamdulillah kita dapat bayar. Masa itu kalau dia kata kalau sekolah gagal bayar hutang dia, walaupun dia bagi soft loan, dia kata dia nak masuk jadi lembaga pengarah sekolah. Sebab dia bukan nak ambil take over sekolah, tapi dia kata dia nak pastikan macam mana sekolah tak boleh bayar hutang dia. Itu saja sebenarnya. Tapi takut jugalah, bimbang juga dia masuk lembaga pengarah sekolah kan. Okey. Selain daripada itu, ada juga sumbangan daripada soft loan juga. Banyak yang membuat soft loan. Ada yang Tuan Haji, saya suami isteri, dia masa tu duit dah ada dalam tabung haji, nak pergi haji tak boleh lagi ikut jadual. Dia kata dia tak pakai duit tu lagi sehingga dia nak pergi haji, dia sumbangkan ke sekolah. Ada 2-3 orang macam tu juga. Duit tabung haji dia bagi ke sekolah, nanti sekolah bayar balik bila sampai masa dia nak pergi haji. Alhamdulillah kita selesaikan hutang mereka itu. Kita pinjam, kita bayar balik. Ada parent yang menyumbang RM100,000 soft loan juga. Dia kata dia duit tu memang standby akaun dia lah, tak guna sangat, kalau boleh guna, dan bayarlah bulan-bulan, berapa mampu tak kisah. Dia kata setahun ke 2 tahun ke 3 tahun tak kisah, dan itu pun kita mampu bayar balik, Alhamdulillah. Cuma step-step bayaran tu mula-mula kita dahulukan bayaran pinjaman bank rakyat tu sebab dia potong gaji. Lepas tu soft loan yang 8 kali setahun tu kita bayar. Kemudian yang soft loan yang tak letak syarat, bila habis bayar tu kita kemudiankan. Alhamdulillah. Dan setiap Ramadan pula kita offer lagi kepada yang memberi pinjaman tu, kalau nak mewakafkan pinjaman tu tak payah bayar jadi derma saja pun kita galakkan. Dan Alhamdulillah ramai yang macam tu rupanya. Ada yang tak apalah, dia kata pinjaman saya tu tukarlah kepada infak, tak payah bayar balik, sebab mereka menghayati amal Ramadan itu. Saya ingat tanah yang seberang jalan yang mereka beli RM5,000 untuk 3,000 kaki persegi, itu pun semuanya saya ingat ada beberapa peringkat. Peringkat pertama saya ingat separuh daripada pembeli-pembeli tu dia mewakafkan balik kepada sekolah. Dia kata dia tak perlukan tanah tu lagi sebab dia dah ada rumah lain, dah beli pun rumah dekat taman perumahan, so dia kata dia wakaf ke sekolah. Kemudian setiap tahun memang kita tanya parents yang memberi tanah seberang jalan tu, sebab masa tu sekolah dah perlukan tanah di seberang tu. Jadi kita kata sama ada tuan tanah ataupun pembeli itu sanggup jual ke sekolah tapak tu dengan harga yang dia beli dulu tu, kita bayar balik RM5,000, ataupun dengan harga pasaran masa tu dah naik dah harga, dah 20-30 ribu jugalah satu lot. Tapi mereka ni fasa kedua, mereka menginfakkan juga tapak sekolah, tapak yang 3,000 kaki persegi itu milik mereka
kepada sekolah. Kebanyakannya mereka infak di bulan Ramadan. Saya ingat 2-3 tahun kita buat macam tu memang lakulah, memang infak tu. Dan alhamdulillah akhirnya semua tanah di tengah jalan tu ibu bapa menginfakkan kepada sekolah. Bayangkan, itulah roh pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi awal parent Sekolah Hidayah. Dan memang kita terapkan bahawa Sekolah Hidayah ni bukan tidak ada milik siapa-siapa, memang milik kita bersama, milik masyarakat. Sekolah Hidayah pun didaftarkan di bawah syarikat Berhad Limited by Guarantee, tidak ada shareholder. Memang duit tu ada dalam akaun, tak boleh siapa-siapa pun ambil kecuali untuk manfaat Sekolah Hidayah. Itu antara contoh-contoh pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh bapa. Kemudian sekolah terus berkembang, setiap tahun memerlukan kos yang lebih besar kerana murid makin ramai. Contohnya kita memerlukan padang sekolah 6 ekar tu kita perlukan untuk tempat permainan anak-anak. Dan alhamdulillah Tuan sekali lagi tiba-tiba muncul dah setelah lama menghilangkan diri, tak tahu dia bisnes kat mana, tiba-tiba dia muncul, dia menginfakkan 1.3 juta ringgit untuk melunaskan bayaran padang itu. Dan tuan punya padang menginfakkan 100,000 daripada nilai semasa 1.4 juta tu, 100,000 daripadanya tuan tanah menginfakkan kepada sekolah dan hanya bayar 1.3 juta. Kemudian terus berkembang lagi asrama. Jadi kita bina asrama tu pun infak daripada seorang hamba Allah, Tuan Haji nama dia, daripada KL, 1.2 juta. Dia nazar dah lama, dia kata 2 tahun dia nazar nak infakkan harta dia sebab dia bisnes dia bagus kepada sekolah agama, tapi dia tak belum jumpa. Dan alhamdulillah datang Sekolah Hidayah, dia berjumpa dengan kita. Sekolah bentangkan plan kita tentang sama, dia setuju. Masa tu kita bentang 2.4 juta, 1.2 untuk sekolah lelaki, 1.2 juta untuk asrama perempuan. Dia kata dia ada 1 juta saja, so kita buat asrama lelaki saja yang dekat belakang tu, bangunan coklat tu. Dia pastikan projek tu siap, dia yang uruskan projek tu, dibuat progress payment sebagainya sampai siap dan serahkan pada kita, alhamdulillah. Jadi cara-cara pula kutipan yang kita buat pun berbagai. Selain daripada kita buat soft loan, kita buat ambil kemudahan bank rakyat yang peribadi, kita masa tu Jawatankuasa Malam Badar telah pun wujud. Kita buat kutipan melalui kad. Anak-anak Sekolah Hidayah bila nak balik raya bawa kad sumbangan derma. Jumpa ahli keluarga, sanak saudara, bukan nak minta duit raya, minta sumbangan. Bagaimana anak-anak kita dilatih untuk mendapatkan dana untuk membina sekolah mereka. Beberapa tahun berlangsung, kita gunakan kad. Kemudian kita ubah suai gunakan tabung tin yang panjang silinder tu, bersaiz lebih kurang 1.5 liter kot. Bawa balik kampung, balik raya, bawa tabung seorang satu. Saya masa tu anak ada 5 tabung bawa balik, seorang satu. Ada kad, 5 kad bawa balik. Jadi bayangkan pergi rumah saudara, gila-gila lah. Pergi rumah ini, siapa nak minta? Pergi rumah sekian, siapa nak minta? Agaknya pada lain pun sama lah. Jadi balik ke sekolah, guru kelas kumpulkan, masuk ke dalam akaun Dana Hidayah. Alhamdulillah. Itulah antara contoh-contoh permohonan yang telah dilakukan oleh ibu bapa, oleh kita semua dengan roh jihad pendidikan, memahami mendalam berkenaan dengan betapa pahala yang Allah berikan itu. Dan saya rasa semua menghayati hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasah, waladun salih, sadaqatun jariyah, waladun salih yad'u lah, al ilmu yuntafa'u bih. Kalau apabila mati anak Adam, maksudnya apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, iaitu sumbangan harta benda yang diberikan, pahalanya mengalir kepada dia walaupun dia telah mati. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi Sekolah Hidayah memang tempat kita mentarbiah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, mengharapkan mereka mendoakan kepada bapa. Yang ketiga, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, iaitu cikgu Sekolah Hidayah ni yang memahami betapa penting jadi pendidik Sekolah Hidayah untuk mendidik, untuk mentadbiah anak-anak menjadi anak soleh, dan mereka menggunakan ilmu itu ke arah kebaikan. Dan kami guru-guru mendapat pahala, mengalir pahala daripada awal
bekerja sampailah kami pencen, dan itulah saham kami sebagai guru. Mengharapkan gaji taklah sebesar mana, jadi kami dapat kumpul pahala dari sudut itu. Mak ayah dapat kumpul dua perkara, satu infak harta tadi, sedekah jariah, dan mereka juga dapat anak yang soleh. Dua dapat daripada hadis tadi. Kami cikgu-cikgu dapat satu lah. Kemudian mak ayah juga saya rasa tuan-tuan perempuan menghayati ayat Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, tidakkah kamu kabarkan tentang perniagaan yang dapat menjauhkan daripada api neraka, iaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi tuan-tuan telah pun terlibat dalam jihad pendidikan dengan harta. Menginfak dalam Ramadan ini adalah harta, dan guru-guru mungkin dengan anfusakum, dengan jiwa, kami menggunakan jiwa diri kami untuk menjadi tenaga pengajar. Alhamdulillah, itu sedikitlah pengalaman pengorbanan yang tunjukkan di bapa. Ada banyak lagi mungkin kisah-kisah menarik pengorbanan daripada bapa ini. Saya ingat Al-Ihsan Sport pun pernah menerima 2 kilo emas kepada Sekolah Hidayah untuk memastikan pembinaan bangunan amanah 2 kita gunakan. Pelajar-pelajar juga pernah membuat malam galaksi, saya ingat masa tu. Dapat kutip banyak, RM60,000 saya rasa, plus janji daripada RM500,000, dan kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sekian, itu saja pesan yang dapat saya berikan. Semoga tuan-tuan bersemangat untuk teruskan mewarisi semangat yang ditunjukkan oleh generasi ibu bapa yang lepas untuk menyumbang, berkorban untuk memastikan penerusan Sekolah Hidayah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان